Kerajaan berpendirian untuk menghormati keputusan yang bakal diputuskan Mahkamah Persekutuan dan Ketua Hakim Negara Tuan Tengku Tuan Maimun Tuan Mat berhubung petisyen dikemukakan seorang peguam dan anaknya yang mencabar enakmen Kanun Jenayah Syariah Kurungan 1 Kelantan 2019, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim. Perdana Menteri berkata ia bagaimanapun tidak menghalang kerajaan untuk melakukan penelitian dan perbincangan berhubung kes itu melalui satu jawatan kuasa khas yang bakal bersidang untuk kali pertama pada 4 Disember depan. Katanya, Mahkamah Persekutuan akan buat keputusan mengikut pertimbangan mereka sama ada bidang kuasa di bawah kerajaan negeri atau persekutuan. Tetapi apapun keputusan itu, ia tidak menghalang kerajaan dengan perkenan Raja-Raja Melayu untuk mengadakan penelitian dan berbincang. Bukan sahaja dengan mufti, ulama dan semua pihak lain yang boleh beri pandangan supaya ada peraturan yang boleh dilaksanakan dengan maksud meningkatkan bidang kuasa Mahkamah Syariah. Beliau menjawab soalan tambahan Muhammad Azizi Abu Naim, Perikatan Nasional Gua Musang yang ingin tahu sama ada kerajaan bercadang menjadi pencelah dalam kes Ning Ilin Zurina dalam usaha memastikan perundangan Islam kekal dimertabatkan. Perdana Menteri ketika menjawab soalan tambahan Datuk Seri Taqiyuddin Hassan, Perikatan Nasional Kota Baru yang ingin tahu perincian termasuk anggota dalam jawatan kuasa khas terbabit, berkata penubuhannya melalui Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam telah diperkenan Majlis Raja-Raja yang bersidang 2 minggu lalu. Katanya, ini antara usaha yang dilaksanakan selaras dengan titah ke bawah duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor ketika mesyuarat Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia pada 28 Ogos lalu. Jawatan kuasa khas ini bertanggungjawab meneliti dan memperhalusi isu yang berkaitan dengan kompetensi Dewan Undangan Negeri mengenai pengumbalan undang-undang Islam serta bidang kuasa Mahkamah Syariah. Tambahnya, jawatan kuasa khas itu dijangka bersidang untuk kali pertama pada 4 Disember depan bagi menetapkan hala tuju dalam pelaksanaan kajian dan penyelidikan seterusnya mengesyorkan cadangan penyelesaian kepada masalah perundangan Islam di Malaysia. Persidangan Dewan Rakyat menjadi gamat seketika apabila beberapa ahli parlimen daripada kedua-dua pihak mula berbalas pantun. Detik singkat itu tercetus apabila Nordin Ahmad Ismail, Perikatan Nasional Lumut, bangun untuk bertanyakan soalan yang dikemukakan kepada Menteri Pertahanan. Katanya, ada hati nak tambah isteri nombor 2. Assalamualaikum YB Menteri, soalan saya nombor 2. Kenyataan Nordin itu bagaimanapun mengundang rasa tidak puas hati buat Menteri Belia dan Sukat, Hanayo, yang berpendapat ini mungkin menyinggung keluarga ahli parlimen Lumut itu. Katanya ahli parlimen PM buat pantun macam ini yang disiarkan secara live. Walaupun itu hak beliau, bayangkan perasaan ahli keluarga. Ramai warga maya yang membalas ucapan Yoh turut berkongsi sentimennya dan menyela pemimpin bersatu itu. Yoh juga bukan satu-satunya ahli parlimen kerajaan yang mengkritik Nordin yang merupakan seorang pesara pegawai tentera laut. Beberapa ahli parlimen lain kedengaran menegurnya sejurus selepas Nordin membacakan pantun itu, termasuk daripada seorang wakil rakyat wanita. Bekas ahli Dewan Undangan Negeri Paroi, Datuk Muhammad Taufik Abdul Ghani, sah keluar meninggalkan Parti Amanah Negara. Pengerusi Amanah Negeri Sembilan, Datuk MK Ibrahim Abdul Rahman mengesahkan keputusan bekas naib pengerusi parti negeri itu. Beliau mengakui terkejut dan kecewa dengan tindakan tersebut, memandangkan pemimpin berkenaan tidak memaklumkan lebih awal kepadanya berhubung hasrat keluar parti. Katanya beliau tidak menghubungi saya secara peribadi bagi memaklumkan keputusan itu, tapi menghantar mesej di kumpulan WhatsApp parti dalam jam 6 petang semalam. Beliau memberitahu telah menghantar surat rasmi kepada Setiausaha Agung Amanah Pusat bahawa mulai 20 November, beliau dan isteri tidak lagi jadi ahli parti. Saya rasa terkejut dan kecewa dengan keputusan beliau kerana ia dibuat secara tiba-tiba tanpa ada perbincangan terlebih dahulu. Untuk rekod, Taufik kali pertama menjadi adun Paroi ketika bertanding atas tiket PAS pada pilihan raya umum ke-12. Bertanding atas tiket amanah pada PRU 13, beliau tewas pada calon Barisan Nasional Muhammad Ghazali Wahid. Taufik kemudiannya kembali menjadi adun di kawasan sama selepas menang pada PRU 14. Dalam masa sama, MK Ibrahim yang juga Speaker Dewan Undangan Negeri Sembilan itu berkata, beliau tidak boleh berbuat apa-apa termasuk menghubungi Taufik. Hal ini memandangkan jelasnya Taufik sudah membuat keputusan lebih awal melalui surat yang dihantar kepada Setiausaha Agung Parti. Katanya, saya belum hubungi beliau, tapi saya rasa tak ada apa lagi boleh dibincangkan kerana beliau sudah pun membuat keputusan. Dalam masa sama, MK Ibrahim mengakui tindakan Taufik itu tetap memberi kesan kepada kekuatan amanah Negeri Sembilan, khususnya kawasan Rembau. Jelasnya ada yang meminta kepimpinan Amanah Pusat memujuk Taufik supaya menarik balik keputusannya dan bagi pihak parti di peringkat negeri, segala keputusan diserahkan kepada kepimpinan pusat. Pada PRN Ogos lalu, Taufik digugurkan untuk bertanding dan digantikan dengan Ketua Angkatan Wanita Amanah Negara Negeri Sembilan, Nurwani Ahmad. Walau bagaimanapun, Nurwani kecundang dalam pertembungan 3 penjuru apabila dia menangi calon PAS mewakili Perikatan Nasional Kemahiran Reza Muhammad Zaid.